Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 sekalian. Cikgu berharap pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat. Saya, Cikgu Syahrul Nizam bin Suhaimi dari Kolej Tingkatan 6 Desa Murni, Batuos, Pulau Pinang akan bersama-sama pelajar untuk sesi pembelajaran pada kali ini. Pada episod kali ini, kita akan mempelajari tentang pelibatan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini sememangnya mempunyai signifikan terhadap dunia Islam kerana Turki Uthmaniyah merupakan satu-satunya kuasa Islam yang terlibat dalam peperangan tersebut. Ayo, kita teruskan sesi pembelajaran kita. Cuba pelajar-pelajar saksikan klip video yang ditayangkan. Bolehkah pelajar-pelajar terangkan akan peristiwa di dalam klip video ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah peristiwa Perang Dunia Pertama yang berlaku di Eropah sekitar tahun 1914 hingga 1918 dan melibatkan banyak negara di Eropah termasuklah kerajaan Turki Uthmaniyah. Peperangan yang berlangsung hampir 5 tahun ini jelas membawa kesan yang sangat besar kepada lanskap dunia Eropah umumnya dan terhadap kerajaan Turki Uthmaniyah khusus. Isu gerakan nasionalisme, konflik di Balkan dan perang Crimea antara faktor terpenting berlakunya konflik yang melibatkan kuasa-kuasa besar di Eropah dan juga Turki Uthmaniyah itu sendiri. Dalam video ini juga kita dapat melihat dengan jelas akan kesan yang berlaku akibat peperangan ini. Kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda serta kemusnahan ekonomi merupakan antara kesan yang sukar dielak dalam peperangan. Sehubungan dengan itu, tajuk khusus pembelajaran kita pada hari ini ialah kesan Perang Dunia Pertama terhadap kerajaan Turki Uthmaniyah. Semoga paparan ini akan membantu pelajar-pelajar untuk lebih memahami peristiwa Perang Dunia Pertama ini dan kesan-kesannya terhadap kerajaan Turki Uthmaniyah. Oleh itu, dalam pelajaran pada kali ini diharapkan pelajar-pelajar akan dapat mencapai hasil pembelajaran berikut, iaitu menerangkan kesan Perang Dunia Pertama dari aspek politik, ekonomi dan sosial terhadap kerajaan Turki Uthmaniyah. Semoga pelajar-pelajar akan dapat mempelajari sesuatu daripada apa yang akan cikgu sampaikan. Mari kita mulakan. Cuba kita ingat kembali hasil pelajaran yang telah dipelajari sebelum ini. Masih ingat? Bagus. Kita telah pun mempelajari mengapa dan bagaimana kerajaan Turki Uthmaniyah ini boleh terlibat dalam kancah Perang Dunia Pertama yang berlaku di antara tahun 1914 dan berakhir pada tahun 1918.
Perang Dunia Pertama ini melibatkan dua buah kuasa, iaitu kuasa pusat atau Triple Alliance dan kuasa bersekutu atau Triple Entente. Kuasa pusat diwakili oleh Jerman, Austria-Hungary dan Turki Uthmaniyah, manakala kuasa bersekutu diwakili oleh Rusia, British dan juga Perancis. Walaupun kerajaan Turki Uthmaniyah mendapat sambutan daripada dunia Islam kerana pengisytiharan jihadnya, namun sasarannya tidak tercapai apabila kuasa pusat yang diwakilinya kalah dalam peperangan tersebut. Tahukah para pelajar bahawa kerajaan Turki Uthmaniyah yang dianggap kuasa besar Islam semakin diganyang dalam bentuk penjajahan era baharu dan jurang dengan kuasa barat semakin melebar seperti sebelumnya. Baiklah, sekarang mari kita kaji apakah yang terjadi terhadap kerajaan Turki Uthmaniyah selepas kekalahan dalam Perang Dunia Pertama tersebut. Ayo, mari kita kupas satu persatu. Kita mulakan dengan kesan politik terlebih dahulu. Ya, kita tahu bahawa kerajaan Turki Uthmaniyah merupakan sebuah empayar Islam yang sangat besar. Disebabkan peperangan ini, kerajaan Turki Uthmaniyah telah kehilangan wilayah-wilayahnya. Negara-negara yang keluar dari kerajaan Turki Uthmaniyah ini akhirnya telah membentuk negara bangsa sendiri di atas dasar kolonisasi pihak yang menang seperti British dan juga Perancis. Bolehkah pelajar-pelajar senaraikan wilayah-wilayah Turki Uthmaniyah yang telah berpecah dan membentuk negara bangsa mereka sendiri? Ya, antara negara bangsa baharu yang muncul selepas peperangan tersebut antaranya Czechoslovakia, Estonia, Lithuania, Serbia, Montenegro, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Latvia dan Slovenia. Mungkin banyak lagi negara bangsa baharu yang boleh pelajar berikan. Satu lagi kesan politik yang dialami ialah kerajaan Turki Uthmaniyah terpaksa menandatangani perjanjian dengan kuasa-kuasa barat. Persoalannya, kuasa barat manakah yang terlibat? Cuba kita lihat perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Perjanjian Sykes-Picot pada 16 Mei 1916 merupakan satu perjanjian rahsia yang ditandatangani oleh dua orang diplomat, iaitu Sir Mark Sykes dan Picot Georges yang mewakili negara British dan Perancis semasa Perang Dunia Pertama. Dalam perjanjian ini, Sykes dan Picot telah merancang untuk membahagikan Empayar Uthmaniyah apabila berakhirnya Perang Dunia Pertama.
Perjanjian ini telah membahagikan wilayah-wilayah milik umat Islam di Syria, Mesopotamia, Lubnan, dan Turki Silisia untuk diletakkan di bawah kawalan kerajaan Perancis. Manakala Palestin, Saudi, Jordan dan kawasan sekitar Teluk Parsi dan Baghdad adalah di bawah kawalan kerajaan British. Walaupun secara literalnya kesemua wilayah ini tidak ditadbir oleh kedua-dua kerajaan ini, namun secara amnya mereka mempunyai pengaruh di dalam semua jabatan pentadbiran kerajaan wilayah tersebut. Walau bagaimanapun, ibu kota Palestin iaitu Baitul Maqdis diletakkan di bawah pentadbiran antarabangsa. Kehilangan wilayah-wilayah ini hanya disedari oleh kerajaan Turki Utsmaniyah setelah rancangan tersebut didedahkan oleh rejim Bolshevik yang menguasai Rusia selepas Revolusi Rusia 1917. Seterusnya, kita lihat pula Perjanjian Mudros 1918. Perjanjian ini ditandatangani antara kerajaan Turki Utsmaniyah dengan kuasa bersekutu pada 30 Oktober 1918 di Pelabuhan Mudros dan berlokasi di Lemnos, Greece. Kerajaan Turki Utsmaniyah diwakili oleh Rauf Bey, manakala kerajaan British pula diwakili oleh Admiral Arthur Kaltov. Perjanjian ini ditandatangani 11 hari sebelum peperangan antara Jerman dan Sekutu dihentikan di medan pertempuran. Melalui perjanjian ini, Timur Tengah dilepaskan dan kerajaan Turki Utsmaniyah hendaklah membuka laluan di Selat Dardanelles dan Bosphorus kepada kuasa bersekutu. Penyelesaian paling awal ini memberikan kesan kepada kerajaan Turki Utsmaniyah. Perjanjian gencatan senjata Mudros ini menyebabkan banyak wilayah Turki Utsmaniyah dikuasai British, Perancis, Rusia dan Itali. Tahukah pelajar bahawa perjanjian ini juga telah membawa kepada penaklukan Istanbul, iaitu ibu kota kerajaan Utsmaniyah oleh kuasa British, dan penaklukan Istanbul telah mengakibatkan kejatuhan kerajaan Turki Utsmaniyah. Satu lagi perjanjian yang terpaksa ditandatangani oleh kerajaan Turki Utsmaniyah ialah Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Perjanjian Versailles merupakan salah satu daripada 5 perjanjian yang ditandatangani semasa persidangan keamanan di Paris pada 28 Jun 1919 bersama-sama Perjanjian Saint-Germain, Trianon, Neuilly dan Sevres. Perjanjian tersebut dimeterai selepas tamatnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Rundingan
Perjanjian ini diketuai oleh 5 kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat, Britain, Perancis, Itali dan Jepun. Perjanjian Versailles ini dianggap tidak adil kerana kuasa besar dalam kalangan tentera bersekutu menghukum Jerman dan negara lainnya, termasuk kerajaan Turki Utsmaniyah yang tewas dalam peperangan tersebut. Syarat-syarat berat sebelah yang dibuat oleh kuasa bersekutu mengakibatkan Jerman dan sekutunya menerima hukuman berat daripada pihak yang menang. Sekarang kita beralih kepada kesan ekonomi Perang Dunia Pertama terhadap kerajaan Turki Utsmaniyah. Bagi negara yang kalah, sudah tentu lebih banyak risiko yang ditanggung. Adakah pelajar bersetuju dengan saya? Buktinya, kerajaan Turki Utsmaniyah mengalami kemerosotan ekonomi kerana terpaksa mengeluarkan wang yang banyak untuk membiayai peperangan. Peperangan ini juga menyebabkan banyak saham syarikat kerajaan jatuh dan ditutup. Pengeluaran barangan juga berkurangan dan telah menyebabkan harga barangan melonjak naik, dan ini menyebabkan berlakunya inflasi. Contohnya, pengurangan dalam pengeluaran tanaman gandum. Lebih malang lagi, negara yang kaya dengan sumber sudah dikuasai oleh kuasa barat. Contohnya Iraq yang kaya dengan sumber minyak. Kesan lain dari aspek ekonomi ialah perdagangan kerajaan Turki Utsmaniyah yang semakin merosot. Kenapa terjadi demikian? Tentu pelajar boleh mencari punca. Ini kerana kuasa barat bukan sahaja dapat menguasai wilayah-wilayah kerajaan Turki Utsmaniyah, tetapi telah menguasai jalan perdagangan laut utama seperti Lautan Hindi, Laut Mediterranean, Terusan Suez dan Selat Bosphorus. Tambahan pula, British dan Perancis antara kuasa barat yang memegang saham terbesar dalam perniagaan seperti syarikat Terusan Suez dan gudang-gudang besar. Cikgu harap pelajar dapat mencatat apa yang telah disampaikan. Boleh kita teruskan lagi? Kita lihat pula kesan sosial yang terjadi akibat Perang Dunia Pertama ini. Apa yang berlaku? Ya, berlaku kemusnahan harta benda dan nyawa. Kesan dari peperangan tersebut, hampir 3 juta rakyat Turki Utsmaniyah telah terkorban, dan ini telah mencecaskan kestabilan sosial. Kerajaan telah kehilangan ramai tenaga kerja, dan ini menyebabkan pekerja dalam kalangan wanita terpaksa menceburkan diri dalam bidang perindustrian. Kesan sosial seterusnya ialah berlakunya masalah kebuluran yang berleluasa. Negara-negara seperti Anatolia dan wilayah-wilayah Islam yang lain telah mengalami kemiskinan.
dianggarkan antara 1 hingga 1,5 juta orang yang dilanda kebuluran. Kemiskinan ini telah menimbulkan pelbagai gejala sosial yang lain seperti rompakan dan pergerakan. Kegagalan kerajaan menangani masalah ini menyebabkan hubungan antara rakyat dan kerajaan menjadi tegang sehingga menimbulkan semangat nasionalisme. Daripada penerangan tadi, boleh kita simpulkan bahawa kerajaan Turki Uthmaniyah telah mengalami pelbagai kesan selepas berlakunya Perang Dunia yang Kedua. Bolehkah pelajar mengulanginya semula mengikut aspek yang telah diterangkan? Mari kita senaraikannya semula. Kesan dari aspek politik. Yang pertama adalah kemunculan negara bangsa. Dan yang kedua, Turki Uthmaniyah terpaksa menandatangani perjanjian dengan kuasa-kuasa baru. Dalam aspek ekonomi pula, isi pertama adalah kemerosotan ekonomi Turki Uthmaniyah dan kedua, perdagangan yang merosot. Akhir sekali, dari aspek sosial, yang pertama adalah berlakunya kemusnahan harta benda dan nyawa. Dan kedua, masalah kebuluran yang berlepas. Bagus. Sebagai rusanya, bolehlah kita katakan bahawa pada penghujung tahun 1918, pertahanan kerajaan Turki Uthmaniyah mulai runtuh. Ibu negaranya dikuasai dan wilayah-wilayah dalam empayanya hilang. Pelibatan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama bukan sahaja dilihat gagal mengawal kuasa barat dari menjajah wilayah-wilayahnya, tetapi perangai ini telah membawa perubahan lanskap yang besar kepada dunia keseluruhannya. Baiklah pelajar semua, kita telah sampai ke penghujung perbincangan ilmiah ini. Bagi memastikan pelajar benar-benar menguasai penerangan tadi, mari kita selesaikan persoalan. Kita lihat soalan peperiksaan STPM tahun 2017. Pelibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama memberi kesan politik, ekonomi dan sosial kepada kerajaan Turki Uthmaniyah. Bincangkan. Bagaimana? Boleh pelajar berikan jawapannya? Mari kita cuba lihat pula soalan yang kedua. Soalannya berbunyi begini. Sejauh manakah kemunculan negara bangsa baharu merupakan kesan utama kekalahan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama? Harap pelajar dapat berbincang dengan rakan-rakan dan merujuk kepada guru bagi memastikan jawapan pelajar betul dan tepat. Akhir kata, semoga pelajar mendapat manfaat dan iktibar atas penerangan tadi. Yang baik kita jadikan teladan dan yang buruk kita jadikan sebab. Bertindaklah mengikut kewarasan akal. Selamat maju jaya. Sehingga berjumpa lagi.